Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Antara fokus laporan bencana September lalu disiapkan. Terus dengan laporannya, Suaran. Baik, Zahir. Laporan awal kerosakan jalan, cerun dan perpaipan di 6 daerah yang terjejas akibat bencana pertengahan September lalu kini siap sepenuhnya. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya, anggaran peruntukan bagi kerja-kerja pembaikan juga telah dibuat dan diselaraskan bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Ia bagi menentukan sama ada tindakan diambil segera, jangka sederhana atau jangka panjang. Ada beberapa yang kes-kes yang memerlukan sedikit masa seperti pembinaan semula rumah PAM dan juga pemesanan PAM yang mempunyai spesifikasi tertentu. Manakala Jabatan Kerja Raya bagi kawasan cerun-cerun yang runtuh, kerja-kerja pembersihan sudah dibuat dan distabilkan dan seterusnya nanti akan dibuat kerja-kerja reka bentuk bagi tujuan pembaikan cerun di seluruh daerah yang terkesan daripada kejadian banjir dan tanah runtuh tersebut. Beliau yang juga Adun Tanjung Keramat berkata demikian selepas merasmikan program komuniti madani di Taman Pasir Putih Putatan. Program ini adalah siri ketiga penganjuran di kawasan berkenaan bagi menyampaikan maklumat kerajaan serta mengeratkan hubungan dengan rakyat. Kawasan Zon Selamat Timur Sabah (Zon) kekal selamat dan terkawal. Semua pasukan keselamatan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Menurut Komander Eskom Dato' Victor Sanjos, kerjasama antara ATM, PDRM dan APMM terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan rakyat serta kedaulatan negara sentiasa terjamin. Bagi pihak Eskom dan seluruh pasukan keselamatan, kita sentiasa siap siaga untuk mempertahankan terutamanya kedaulatan dan keselamatan serta kesejahteraan kawasan Zon. Dan buat masa ini juga, di kawasan selatan Filipina pun akan mengadakan pilihan raya. Jadi mungkin pertemuan dua pilihan raya kita harus sentiasa berjaga-jaga dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika lawatan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad ke Pos Indra Sabah Tawau bagi meninjau operasi keselamatan dan potensi sosioekonomi di kawasan Zon. Tambahnya, Eskom turut memperkemas penugasan anggota menjelang pilihan raya negeri meliputi kawalan darat, laut dan udara. Menjelang Belanjawan 2026, Sabah berharap tumpuan diberikan kepada pembangunan tanah terbiar serta perluasan pasaran ekspor produk pertanian. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, Sabah masih mempunyai tanah luas dan subur yang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk pertanian berskala besar. Saya harap juga kita dapat meluaskan lagi ekspor pasaran, khususnya produk-produk tempatan daripada Sabah. Kita ada banyak produk yang istimewa seperti kelapa, kubis, stroberi, tomato, limau Bali, avokado, kopi yang mempunyai potensi yang sangat besar. Menurutnya, dengan adanya program khas yang memperkukuh akses pasaran dan logistik, potensi petani dan peladang dapat diperkasa untuk menembusi pasaran lebih luas sekaligus meningkatkan hasil pertanian negeri. Pembinaan empangan Cinta Mata Baharu bakal menyelesaikan isu bekalan air di Tawau sekaligus memastikan penduduk menikmati bekalan air yang stabil dan mencukupi. Pembinaan empangan akan diselesaikan dan kita dia maklumkan dalam 2028 lah kan, dan kita ada juga ini penyelesaian jangka masa panjang, penyelesaian jangka masa tengah dan pendek ialah kita akan mengambil ini langkah-langkah proaktif seperti Kerajaan Negeri Sabah sedang membuat usaha untuk pengubalan akta-akta kan, supaya kita boleh membuat ini lebih banyak ini penyelesaian atau ini cara proaktif bekerjasama dengan ini konsesi pembekalan air. Selain projek empangan, langkah segera turut diambil termasuk penghantaran air menggunakan lori, kerjasama dengan Jabatan Air serta penyediaan tangki statik di kawasan terjejas.
Kadar kehilangan air tanpa hasil atau non-revenue water juga berjaya diturunkan kepada 55% hasil penggantian paip usang dan tindakan tegas terhadap kegiatan mencuri air. Bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Apas dan Balung, masalah bekalan air akan dapat diatasi sepenuhnya dengan siapnya pembinaan Loji Balung 2 yang dijangka bermula pada 2026 dan siap 2029. Pada hari ini kita ketahui bersama bahawa Dun Apas dan Dun Balung ini senantiasa menghadapi catuan bekalan air ya daripada Loji Balung ni. Ini sebenarnya masalah kerana tidak cukup bekalan di Loji Balung 2 ini. Kerana hanya dapat membekalkan 22 juta liter sehari sahaja. Dan sedangkan kawasan Dun Apas dan Dun Balung ini memerlukan lebih kurang 30 juta sehari. Itu makanya bila siap Loji Balung 2 ini dapat mengatasi bekalan air untuk Dun Balung dan Dun Apas di masa akan datang. Rakyat Malaysia ayu hidup sehat. Itu saranan Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmod, yang mahu orang ramai menjadikan gaya hidup sehat sebagai budaya seharian selaras Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Katanya ANMS bukan sekadar kempen tetapi satu transformasi besar sistem kesihatan negara daripada rawatan pesakit kepada penjagaan kesihatan proaktif. Mengikut kajian yang berumur antara 25 hingga 40 tahun ini, kalau kita lihat dari statistik negeri, yang paling tinggi adalah negeri Sabah. Walaupun dimaklumkan mungkin disebabkan banyak aduan yang saringan yang dibuat, tetapi ini juga menjelaskan kepada kita bahawa ada beberapa perkara yang di Sabah ini yang kita perlu tangani, dan kaedahnya ialah dengan mengadakan program-program sebegini untuk menggalakkan gaya hidup sehat inilah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan ANMS peringkat Parlimen Sepanggar di Kampung Darau Menggatal. Beliau turut menekankan pentingnya health in all policies atau dasar kesihatan merentasi semua agensi sejajar dengan pendekatan whole of nation. Antara aktiviti mencuri tumpuan senam robik, 1 Hour Malaysia Clean Up, pameran kesihatan dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Semua demi satu matlamat Malaysia sihat, rakyat hebat. Bukan sekadar sambutan tetapi wadah mengukuhkan nilai perpaduan sejak peringkat awal demi Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Inilah suasana digambarkan menerusi program Hari Kanak-Kanak Tabika Perpaduan peringkat daerah Kota Kinabalu. Majlis berlangsung meriah dengan penuh semangat kekeluargaan sebagai tanda komitmen bersama dalam membentuk generasi pewaris negara melalui pendidikan awal yang berkualiti. Menurut Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Rina A.B. Harun, Tabika Perpaduan terus berperanan penting dalam melahirkan anak-anak yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah berjiwa perpaduan. Dengan belajar menghormati, bertoleransi dan menghargai kepelbagaian bangsa serta budaya. Guru Tabika juga disifatkan sebagai wira yang sabar dan berdedikasi, manakala ibu bapa diajak terus menjadi rakan strategik dalam membentuk sahsia anak-anak. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahi dalam Berita Wilayah dengan lebih banyak paparan perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih.